Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Prof dan rakan-rakan sekalian. Tajuk kertas projek kami ialah Program Kurus Sihat ataupun nama singkatannya Program Kursi. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Gayatri Joyraman, Taman Vani Ratnam dan saya Kalivani Karnan. Program ini akan dijalankan secara berperingkat kepada golongan guru yang ingin memiliki berat badan yang ideal. Aktiviti-aktiviti ini akan dikendalikan oleh guru-guru sebagai ahli jawatan kuasa pelaksana dan juga penceramah jemputan yang berkaliber akan menyampaikan ilmu yang diperlukan oleh peserta dalam setiap slot. Pendaftaran akan diadakan pada setiap hari bagi merekodkan kehadiran para peserta. Aktiviti-aktiviti program ini dirangka bagi membantu para guru untuk mengamalkan gaya hidup sihat, memberi kesedaran kepada golongan guru untuk memilih pemakanan sihat, mengurus aktiviti senaman dan memasak makanan dengan penuh berkhasiat pada akhir program ini. Dalam dunia pendidikan, penampilan guru sebagai tenaga profesional amat dititik beratkan. Hal ini demikian kerana guru merupakan role model kepada pelajar yang mampu mempengaruhi serta mengubah sikap di samping memotivasikan pelajar ke arah yang lebih positif. Menurut Narayanan dan Abdul Rashid pada tahun 2017 mengatakan bahawa obesiti boleh menyebabkan kematian. Kementerian Kesihatan Malaysia juga mengeluarkan kenyataan pada tahun 2019 bahawa 50% daripada orang dewasa di Malaysia mempunyai berat badan yang berlebihan. Yatim Faizal pada tahun 2005 juga mengatakan bahawa terdapat beberapa cara untuk menangani masalah obesiti ini. Penyelidik juga menyarankan bahawa cara yang paling efektif ialah melalui aktiviti fizikal. Rasional projek bagi program ini adalah seperti berikut. Menurut Sufian Jolen pada tahun 2001 mengatakan bahawa profesion guru merupakan satu bentuk perkhidmatan sosial yang sungguh mencabar. Guru pada hari ini bukan sahaja perlu berhadapan dengan pelbagai karina pelajar, malah terpaksa menjalankan tugasan lain yang sudah menjadi rutin pekerjaan. Menurut Fauzia Hanim pada tahun 2010 pula mengatakan bahawa masalah obesiti dalam kalangan guru harus ditangani segera. Bebanan tugas yang melebihi menyebabkan para pendidik tidak dapat mengamalkan pengambilan makanan yang seimbang dan berkhasiat. Tabiat makan yang tidak sihat dan kurangnya aktiviti fizikal dan sikap tidak mengamalkan senaman menyebabkan isu obesiti semakin meningkat dalam kalangan para pendidik. Masalah lebih berat badan ini dikenal pasti melalui borang soal selidik Google Form yang diedarkan kepada 33 responden. Hasil pemerhatian didapati melalui borang soal selidik. Guru juga mengalami kekangan masa untuk mengeratkan hubungan silaturahim sesama rakan sekerja. Selain itu, pengetahuan dan pengalaman sedia ada mengenai gaya hidup sihat berada pada tahap yang rendah. Maka, guru-guru mengharapkan bahawa projek kursi ini dapat membantu mereka mencapai berat badan yang ideal. Visi bagi program ini ialah guru cergas dapat membentuk murid yang berkualiti. Pengamalan gaya hidup demi kesejahteraan bersama merupakan misi bagi program ini. Amatkan memupuk kesedaran para guru terhadap amalan gaya hidup yang sihat, membantu para guru untuk mengamalkan gaya hidup sihat dengan melakukan pelbagai aktiviti dengan bantuan teknologi terkini, memberi kesedaran kepada golongan guru untuk memilih pemakanan sihat, mengurus aktiviti senaman dan memasak makanan dengan penuh berkhasiat, dan akhir sekali mewujudkan perubahan dalam kehidupan harian guru. Objektif bagi program ini ialah mengenal pasti pelan pemakanan yang sihat dan berkhasiat menggunakan perisian kira kalori iaitu calorie counter. Kedua, mengenal pasti makanan-makanan yang bernutrisi menggunakan buku talian keto. Ketiga, mengenal pasti dan melakukan program senaman yang ringan atas talian 7 minutes workout. Keempat, mengenal pasti dan menyediakan snack yang sihat. Kelima, mengenal pasti dan membuat pembelian barangan runcit yang bernutrisi. Keenam, mengenal pasti dan memasak makanan menggunakan perisian resepi sihat
healthy food recipes dan high sekali mengenal pasti dan melakukan aktiviti kecergasan badan. Selamat pagi kepada Prof dan rakan-rakan sekalian. Saya Gayatri Jayaraman. Saya akan membentangkan jadual perbandingan keadaan sedia ada dengan keadaan baharu. Okey, mari kita lihat kepada keadaan sedia ada. Hanya 27% guru memiliki BMI yang normal. Sebanyak 54 guru mengamalkan gaya pemakanan yang sihat dan bernutrisi. Hanya 12% guru yang melakukan senaman dalam seminggu sekali. Hanya 30% guru pekeh dengan pengambilan snack yang sihat, di mana fenomena potluck sangat dikatakan dalam kalangan guru untuk merasa juadah yang pelbagai. Hanya 30% guru membeli barangan luncur tanpa mengambil kira khasiat, di mana kerana ramai guru suka memasak makanan yang telah di media sosial. Hanya 36% guru memasak makanan yang tidak seimbang. Okey. Apabila program ini dilaksanakan, keadaan baru ialah sebanyak 70% guru perlu memiliki BMI normal, 80% guru dapat mengamalkan gaya pemakanan yang sihat dan bernutrisi, sebanyak 50% guru dapat melakukan senaman sekurang-kurangnya 2 minggu sekali, sebanyak 60% guru dapat mengambil snack yang sihat, dan sebanyak 60% guru dapat membeli beli barangan lucu yang penuh berkhasiat, dan 70% guru dapat menyeimbangkan nutrisi dalam masakan berdasarkan plan pemakanan 21 hari. Okay. Teori yang dipilih untuk program ialah teori perubahan Kurt-Lewin yang pengasasnya ialah Kurt-Lewin pada tahun 1975, di mana beliau menjelaskan tingkah laku adalah hasil daripada dua tekanan, iaitu tekanan mempertahankan status quo dan tekanan untuk melakukan perubahan. Okey, dan teori ini mempunyai 3 asas perubahan, iaitu pencairan, peralihan dan pembentukan semula. Dalam pencairan, guru sedar bahawa tentang masalah berat badan, gaya pemakanan yang tidak sihat, di mana situasi ini menyebabkan guru kurang bersemangat dan kurang bermotivasi diri. Dalam proses peralihan pula, satu rancangan dilaksanakan, iaitu proses program kursi untuk melibatkan guru mendapatkan berat badan yang ideal, di mana perubahan tingkah laku guru berlaku dari segi gaya pemakanan dan pemilihan pemakanan yang sihat. Dalam pembentukan semula, guru yang berjaya mendapatkan berat badan yang ideal diberi ganjaran dan perubahan itu dikekalkan dan dibekukan. Seterusnya, model yang dipilih untuk program ini adalah model 8 peringkat kuartal yang dibangunkan oleh John Porter pada tahun 1995. Terdapat 8 peringkat dalam model ini bermula daripada kenal pasti keperluan. Dalam program ini, keperluan ini adalah menurunkan berat badan guru. Dan pemimpin perlu membentuk satu pasukan pemimpin untuk mencipta visi perubahan dan sampaikannya kepada semua ahli yang terlibat. Dan pemimpin perlu memberi kuasa tindakan yang luas kepada pasukan pemimpin untuk menggerakkan dan menentukan sasaran jangka pendek. Apabila berlaku pencapaian ataupun guru berjaya menurunkan berat badan, perubahan tingkat laku ini perlu dikekalkan dalam budaya organisasi sekolah. Seterusnya, kita melihat kepada senarai jawatan kuasa yang terdiri daripada pengurusi, naib pengurusi, timbalan pengurusi, penyenaras program, setiausaha, penolong setiausaha dan bendahari. Okey, kita fokuskan kepada aktiviti yang terdiri daripada pemakanan nutrisi, ketua senaman, pengukur badan dan ketinggian, penyediaan snack sihat, pertandingan memasak, persiapan tempat, pembelian luncur dan fotografi dan dokumentasi. Okey, seterusnya kita pergi kepada tentatif program. Tentatif program dijalankan secara berperingkat, iaitu fasa 1, fasa 2 dan fasa 3. Fasa 1 bermula pada bulan Januari hingga Februari 2021. Beberapa tindakan telah diambil oleh BPK dan KITG, iaitu
mengenal pasti masalah berat badan dalam kalangan guru, mengedarkan soal selidik, mengumpul data, menganalisis data soal selidik, merancang dan menghasilkan kertas kerja, membentuk jawatan kuasa dan aktiviti program kursi. Fasa 2 pula dijalankan selama seminggu pada cuti persekolahan bulan Mac. Beberapa aktiviti telah dijalankan dalam fasa 2. Aktiviti pertama ialah mengukur berat badan dan ketinggian guru untuk mengira BMI peserta. Aktiviti kedua pula plan pemakanan 21 hari di mana peserta diberi taklimat tentang plan pemakanan dan memimpin peserta untuk menggunakan perisian kalori counter. Seterusnya, aktiviti ketiga ialah bengkel makanan-makanan bernutrisi. Dalam bengkel ini, peserta diberi pendedahan tentang makanan nutrisi dan memimpin untuk menggunakan aplikasi buku talian keto. Seterusnya, aktiviti keempat, peserta dibimbing untuk menggunakan perisian 7 minutes workout untuk melakukan aktiviti senaman yang ringan dari rumah. Seterusnya, dalam aktiviti kelima, peserta mengenal pasti dan memahami snack sihat dan perkenalkan dengan petua memilih snack sihat di pasaran. Selepas memahami snack sihat, peserta ni akan menyediakan snack sihat dalam kumpulan dan perlu dibentangkan. Pemenang akan dipilih dan akan diberi ganjaran. Aktiviti seterusnya iaitu aktiviti 7. Peserta akan mengenal pasti dan memahami barangan nutrisi yang bernutrisi berdasarkan nutrient facts. Dan dalam kumpulan, peserta ni akan membeli barangan nutrisi di kedai yang berdekatan ataupun pasar raya. Dalam aktiviti 9, jom masak sihat, peserta mengenal pasti dan memahami kandungan kalori makanan. Peserta dibimbing untuk memilih resepi makanan berkhasiat dalam perisian resepi iaitu healthy food recipe. Selepas memahami kandungan kalori makanan, peserta dibagikan kepada kumpulan untuk menyediakan makanan berkhasiat berdasarkan resepi. Persembahan makanan diadakan, pemenang dipilih dan diberi ganjaran. Pada hari ke-6, aktiviti 11 ialah cabaran rintangan kepada semua peserta untuk menguji ketangkasan dan kecergasan badan. Pemenang yang berjaya menamatkan cabaran akan diberi ganjaran. Pada hari ke-7, aktiviti 12 ialah peserta membuat refleksi dan berkongsi pengalaman yang diterima dan penyampaian hadiah dan CD juga diadakan kepada semua peserta sebaya mengikuti program yang dianjurkan. Pada fasa ketiga, eksekutif program kursi, PIBG dan Badan Kebajikan Guru akan memantau dan mengambil berat badan guru selama seminggu sekali, mengadakan aktiviti senaman bersama jurulatih selama seminggu sekali, memberi ganjaran kepada guru yang menurunkan berat badan dan mengadakan mesyuarat pasca program, membuat laporan dan dokumentasi. Okey, ini adalah rumusan antara fasa 1 bermula Januari hingga Februari, fasa 2 bermula Mac dan fasa ketiga bermula April berakhir kepada Mei. Okey, kita lihat kepada anggaran pendapatan. Iuran peserta ialah RM60 daripada 50 peserta berjumlah RM3,000. Sumbangan PIBG adalah RM1,000. Okey, sumbangan daripada Selda GRC mendapat ampel sebanyak 17 set dan sumbangan makanan daripada Healthy Me To You dan Green Tree Resources untuk 560 set kepada semua peserta sepanjang program ini. Sejumlahnya ialah RM4,000. Okey, mari kita lihat kepada anggaran perbelanjaan. Daripada makanan peserta, penceramah jemputan, pentadbiran dan fasilitator, makanan tengah hari disumbangkan oleh Restoran Healthy Me To You, Green Tree Resources. Sarapan pagi berjumlah RM1,120. Alatan peserta iaitu alat tulis RM50, modul program RM500, bahan snack RM430, barangan runcit RM400, bahan basah RM500, barangan kering RM400. Baju peserta RM500 dan
Ganjaran kepada penceramah dan guru sebanyak 20 set handphone daripada sumbangan Peldadi Aji. Hadiah penceramah jemputan 10 plug berjumlah RM10 dan keseluruhannya ialah RM100. Jumlah keseluruhan program anggaran perbelanjaan ini ialah RM400. Sekian, terima kasih. Okey. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang aktiviti projek mengikut model perubahan yang sesuai. Model yang digunakan adalah proses 8 peringkat oleh John Kotter 1995. Rasional memilih model ini adalah kerana ia dimulai dengan a sense of urgency dan diakhiri dengan menyepadukan perubahan dalam budaya ke atas sesuatu organisasi. Kalau anda lihat di sini, model ini bermula dengan mengenal pasti masalah dengan rasa menyegerakan a sense of urgency dan diakhiri dengan mengukuhkan pendekatan baru dalam budaya. Maksudnya segala perubahan yang dilakukan akhirnya dijadikan sebagai budaya. Yang pertama, mengenal pasti masalah dengan rasa menyegerakan a sense of urgency. Guru-guru perlu mengenal pasti masalah obesiti dalam kalangan guru itu sendiri. Dengan itu, pihak sekolah pun perlu mengenal pasti keperluan perubahan terhadap masalah berat badan yang dialami oleh guru untuk kebaikan organisasi. Mengikut analisis Body Mass Index BMI daripada dapatan analisis Solz-Liddick dalam kalangan guru, hanya 27% guru yang mencapai BMI yang ideal, manakala 73% guru mengalami masalah sama ada kurang berat badan atau berat badan yang berlebihan. Yang kedua, mencipta gandingan pasukan pembimbing, the guiding coalition. Sama ada pihak pengurusan sekolah boleh bekerja sama dengan Badan Kebajikan Guru dan juga Persatuan Ibu Bapa dan Guru. Kuasa yang ada akan mendorong merealisasikan perubahan dan mendapatkan komitmen guru-guru untuk kejayaan program ini. Ini boleh dilakukan dengan menubuhkan jawatankuasa untuk mengendalikan program dan menggerakkan rancangan perubahan ini. Nombor tiga, menghasilkan visi dan strategi. Visi program ini melibatkan fokus masa hadapan dan perancangan jangka panjang, iaitu menghasilkan guru cergas dalam membentuk murid yang berkualiti. Visi dan strategi yang dibuat oleh jawatankuasa yang telah ditubuhkan seterusnya perlu menyebarkan visi tersebut supaya guru-guru dapat memahami kepentingan perubahan untuk mengurangkan berat badan dalam kalangan guru. Maka ini dapat membantu objektif program tercapai. Halangan perlu dikenal pasti dan dihapuskan serta memahami visi dan strategi. Nombor 4, menyelesaikan visi perubahan. Menyebarkan visi program supaya semua warga sekolah dapat mengetahui dan memahami visi program yang telah ditetapkan. Pengetahuan yang luas tentang kesan obesiti ke atas organisasi dan peluang yang wujud dapat menyelesaikan masalah yang perlu disebarkan. Ini juga dapat memperjelaskan tingkah laku baru yang dikehendaki serta meningkatkan kesedaran tentang kepentingan mempunyai berat badan ideal dalam mencapai matlamat organisasi. Nombor 5, memberi kuasa tindakan yang luas dan pelbagai. Pihak sekolah perlu menghapuskan segala rintangan yang menghalang pelaksanaan program yang dirancang. Pemimpin perlu memberi kuasa tindakan yang luas kepada jawatankuasa program. Nombor 6, menjana kemenangan jangka pendek. Sasaran-sasaran jangka pendek perlu dibentuk untuk mencapai visi supaya usaha menjadi lebih realistik dan organisasi mencapai kejayaan. Kemenangan jangka pendek ini perlu untuk merangsang keyakinan semua guru dan menyediakan peluang untuk ganjaran prestasi. Pada setiap akhir fasa tersebut, jawatankuasa akan memberikan ganjaran prestasi kepada guru yang berjaya mencapai objektif. Nombor 7, mengukuhkan pencapaian dan menghasilkan lebih perubahan. Masalah atau halangan kepada perubahan yang diharap melalui program ini dapat dilakukan untuk pencapaian kejayaan jangka pendek. Pada masa ini, perancangan yang menjadi penghalang kepada perubahan yang belum ditangani boleh diubah. Jawatankuasa perlu menggerakkan semua guru untuk mengambil bahagian dalam program ini. Motivasi yang berterusan perlu diberikan kepada semua guru. Akhir sekali, mengukuhkan pendekatan baru dalam budaya. Sekurang-kurangnya 80% guru dapat mengamalkan gaya hidup yang sihat dengan bersenam sekurang-kurangnya sekali seminggu
mengamalkan tabiat pemakanan yang sihat serta keadaan tempat kerja yang ceria dan menyeronokkan. Ini perubahan yang dilakukan perlu kekal dengan menggantikan tingkah laku yang lama dan menjadikannya sebagai kekal dan stabil. Maka proses perubahan yang dianggap lengkap dan sempurna ini akan menjadi sebahagian daripada budaya SK Jalan Gerni 1. Implikasi perubahan terhadap organisasi pula adalah gaya hidup sedentari mempengaruhi kesihatan diri seterusnya memudaratkan diri pada jangka masa yang panjang. Obesiti juga mendorong kepada masalah depresi dan guru-guru mungkin mengalami masalah mental. Guru-guru yang tidak sihat boleh menggugat operasi organisasi seterusnya menjejaskan produktiviti organisasi. Cara hidup yang sihat dapat meningkatkan prestasi kerja individu dan memberi kesan positif terhadap organisasi. Guru perlu bertindak sebagai role model dan mempengaruhi serta memotivasikan murid ke arah yang positif. Perubahan gaya hidup yang membina dapat memanfaatkan individu, keluarga, organisasi, masyarakat serta negara. Implikasi perubahan terhadap dasar adalah pihak kementerian perlu menitik beratkan berat badan semasa pemilihan calon guru supaya mampu menjadi role model yang baik. Terutamanya ini boleh dilakukan dalam kalangan guru pendidikan jasmani dengan memilih calon guru yang mempunyai berat badan yang ideal. FPK dan PPPM dapat membantu mencapai guru-guru dapat membantu mencapai objektif dalam membentuk pendidikan yang seimbang dari segi jeris. Bagi organisasi sekolah pula mewujudkan suasana kondusif, mengurangkan tekanan kerja dengan menyediakan persekitaran yang selesa. Kesimpulannya, negara memerlukan golongan guru yang berkualiti untuk menghasilkan produk yang berkualiti. Usaha ini hanya mampu dicapai dengan tahap kesihatan yang baik dimiliki oleh guru kerana guru merupakan individu yang memberikan motivasi kepada pelajar. Diharapkan program ini dapat menimbulkan kesedaran kepada semua pendidik, murid, ibu serta ibu bapa tentang berat badan ideal dapat dicapai. Meningkatkan kesedaran tentang kepentingan kesihatan melalui senaman dan amalan pemakanan yang sihat. Terima kasih.